Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 SK. Kita akan menyentuh tentang tema keselamatan, unit yang ke-9, patuh dan selamat. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu lindungi si kecil. Dalam standard pembelajaran 5.1.4 huruf Roman 1. Dari segi standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.4, kita akan memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata hubung. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menggunakan kata hubung untuk melengkapkan 6 ayat dengan betul. Kedua, mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul berdasarkan 5 ayat yang diberikan. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menggunakan kata hubung untuk melengkapkan 6 ayat dengan betul secara individu. Yang kedua, mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang betul berdasarkan 5 ayat diberikan secara individu. Jadi, tentu murid-murid sudah bersedia untuk meneruskan PDP kita pada hari ini. Kamu boleh buka buku teks muka surat 60. Kita akan mempelajari tata bahasa kata hubung dalam topik lindungi si kecil. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan yang terdapat di dalam buku teks kalian pada muka surat 60. Jadi, seperti biasa kita akan membaca teks ini dan kamu perlu melengkapkan teks ini menggunakan kata tugas iaitu kata hubung. Mari kita baca bersama-sama. Lindungi si kecil. Hadif dan keluarganya mengunjungi pusat beli belah. Mereka ke sana untuk membeli kerusi keselamatan bayi. Ini ialah grafik yang pertama. Kamu lihat ini ialah kerusi keselamatan bayi ataupun kita panggil seat car. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu Hadif tidak perlu memegang tempat kosong meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Grafik yang kedua, Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang, tempat kosong, keluar bersiar-siar. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz tempat kosong bayi berasa selesa. Jadi kalau kita lihat dalam grafik yang pertama dan kedua ini, iaitu bapa Hadif ingin membeli kerusi keselamatan bayi. Ini bagi memudahkan ibu Hadif supaya tidak memegang bayi tersebut di dalam kereta. Ia juga amat penting untuk memastikan keselamatan bayi ketika berada di dalam kenderaan. Kerana kerusi keselamatan bayi ini dilengkapi dengan tali pinggang mengikut saiz yang kita boleh adjust supaya bayi berasa selesa. Kita teruskan dalam grafik yang ketiga. Dalam grafik yang ketiga ini kita lihat ada seorang bayi yang duduk di atas kerusi keselamatan bayi. Anak kecil Encik Husin tidak menangis, tempat kosong dalam perjalanan. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala, tempat kosong, melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Grafik yang keempat, Encik Husin memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa, tempat kosong, terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Ini sambungan daripada grafik yang pertama dan kedua tadi. Di mana pada grafik yang ketiga dan keempat ini, kalau kamu lihat, pada kerusi keselamatan bayi ini telah dilengkapi dengan penutup kepala. Di mana ia bertujuan untuk melindungi kepala bayi daripada terkena sinaran cahaya matahari. Jadi ini memberikan keselesaan kepada bayi sepanjang perjalanan di dalam kenderaan. Manakala grafik keempat menceritakan tentang perasaan seorang bapa tentunya akan merasa selesa dan tenang ketika memandu sekiranya tidak mempunyai gangguan daripada anak kecil yang menangis, yang kurang selesa dan ini boleh menyebabkan
berlakunya perkara yang tidak baik. Jadi apabila bayi ini diletakkan pada kerusi keselamatan bayi dan dilengkapi dengan pelapik kepala yang lembut, ini memberikan keselesaan kepada bayi. Ya. Kepada kamu, sekiranya kamu mempunyai adik kecil yang masih bayi, pastikan ibu bapa kamu menyediakan kerusi keselamatan bayi ketika membawa bayi keluar menggunakan kenderaan. Ya, ini telah termaktub oleh dan diwar-warkan oleh pihak kerajaan pada 2018 yang mewajibkan semua pengguna yang mempunyai bayi ataupun ingin membawa bayi dalam kenderaan perlu menyediakan kerusi keselamatan bayi bagi tujuan keselamatan. Baiklah, kita teruskan pada penerangan kata tugas iaitu kata hubung. Kata hubung merupakan perkataan yang bertugas untuk menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih daripada dua ayat tunggal. Ayat yang terhasil daripada gabungan ini kita panggil dia ayat majmuk. Ini ialah contoh kata hubung gabungan. Sambil, lalu, malahan, dan, tetapi, atau, maka, lantas, serta, bahkan. Ini kita panggil kata hubung gabungan. Manakala di sebelah kanan kamu ialah kata hubung pancangan. Kerana, jika, supaya, walaupun, sementara, agar, bahawa, apabila, sehingga. Ya. Ini merupakan kata hubung yang boleh kita gunakan untuk mencantumkan ayat kita, iaitu ayat tunggal ataupun beberapa ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Kamu boleh mengguna kata hubung yang dipaparkan pada slide ini. Baiklah, kita teruskan dalam aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang pertama, kita perlu melengkapkan ayat yang telah kita kongsikan, cikgu ceritakan tadi dengan kata hubung yang sesuai. Jadi di sini, kita akan berbincang apakah kata hubung yang sesuai yang perlu dimasukkan dalam tempat kosong tersebut. Ini tadi cerita tentang bapa hadis yang ingin membeli kerusi. Cuba kita lihat grafik yang pertama dan ayat yang pertama. Apakah jawapan yang sesuai diletakkan pada ruangan kosong ini? Di sini cikgu bagi apabila dan atau. Mari kita bincang dan lakukan bersama-sama. Bapa hadis membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu hadis tidak perlu memegang tempat kosong meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Apakah jawapan kamu? Ya. Cuba kamu fikirkan apakah jawapan yang sesuai dimasukkan ke dalam ruangan kosong ini. Mari kita lihat adakah ia sama dengan jawapan yang cikgu berikan. Jadi, atau kita masukkan dalam ruangan kosong ini. Ibu hadis tidak perlu memegang atau meriba anak mereka di dalam kereta. Mari kita lihat grafik yang kedua. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang, tempat kosong keluar bersiar-siar. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz. Tempat kosong bayi merasa selesa. Jadi apakah kata hubung yang sesuai? Mari kita lihat. Ya, apabila. Dan yang kedua tentulah dan. Ya. Mari kita baca lagi sekali ayat ini. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang apabila keluar bersiar-siar. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz dan bayi berasa selesa. Kita teruskan pada slide yang seterusnya. Di sini, kata hubung yang cikgu sertai iaitu yang, kerana, ketika. Jadi, mari kita lihat grafik yang ketiga. Anak kecil Encik Husin tidak menangis dalam perjalanan. Jadi, apakah jawapan dia? Ketika dalam perjalanan. Kita sambung. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala, tempat kosong melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Jadi jawapannya yang. Ya. Jadi kerusi ditutup ini dapat melindungi kepala anaknya daripada terkena pancaran. Mari kita lihat yang terakhir. Encik Husin memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa kerana terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut.
Jadi kita telah melengkapkan keempat-empat bahan grafik ini dengan kata hubung yang sesuai. Mari kita lihat aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang kedua, kamu perlu mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. Kerana pada hari ini kita telah mempelajari tentang kata tugas, iaitu merupakan salah satunya kata tugasnya kata hubung. Jadi di sini cikgu ingin kamu melengkapkan 6 ayat yang diberikan ini menggunakan kata hubung yang disediakan. Pastikan kamu baca betul-betul ayat ini dan cari kata hubung yang sesuai yang telah disediakan ini, masukkan ke dalam ruangan kosong tersebut. Kamu boleh lakukan tugasan ini di dalam buku tata bahasa. Dan setelah siap, pastikan kamu semak, kamu tulis dengan kemas dan pastikan kerja yang kamu lakukan itu betul. Cuba fahami penggunaan kata hubung yang sesuai berdasarkan ayat. Setelah siap, kamu boleh tangkap layar hasil kerja kamu dan hantar kepada guru bahasa Melayu kamu. Ya, kepada murid cikgu, boleh hantar terus kepada cikgu secara personal message. Dan insya-Allah cikgu akan semak dan kamu boleh membetulkan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan sekiranya ada kesalahan. Jelas ya murid-murid, tugasannya amat mudah, iaitu kamu mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. Jadi kita teruskan ke slide nilai murni. Okey, berdasarkan grafik dan cerita yang dipaparkan pada hari ini, mari kita lihat ya. Apakah nilai murni yang berkaitan dengan topik, iaitu sikap ibu bapa yang perlu prihatin dan bertanggungjawab memastikan keselamatan anak-anak. Ya, bagi mereka yang berkemampuan, bolehlah menyediakan kerusi keselamatan bayi ini bagi penggunaan bayi mereka di dalam kereta. Ia amat penting untuk memastikan bayi berasa dalam keadaan selesa, terutamanya ketika kita meneruskan perjalanan dalam tempoh yang lama. Pada tahun 2018 lagi, kerajaan telah mengumumkan akan mewajibkan penggunaan car seat ataupun kerusi keselamatan bayi ini berkuat kuasa pada tahun 2020. Marilah kita menyahut cabaran kerajaan untuk memastikan keselamatan bayi kita lebih terjamin. Okay, baiklah murid-murid, berakhirnya perkongsian cikgu dengan aktiviti dan nilai murni ini, maka berakhirlah video pembelajaran cikgu pada kali ini. Semoga apa yang diterangkan mendatangkan manfaat pada kamu dan kamu dapat memahami kata hubung dengan baik. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.